Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, jadi kita akan mulakan pengajaran kita dengan bab baharu, bab 6 iaitu bentuk geometri 3 dimensi. Okey, untuk hari ini kita akan tengok pertama sekali adalah sifat geometri bentuk 3 dimensi. Okey. Yang kedua, kita akan tengok bentangan bentuk 3 dimensi. Dan last sekali, kita akan tengok luas permukaan bentuk 3 dimensi. Jadi, kita akan cover untuk 3 ini. Okey, Okey, sebelum kita teruskan, kita tengok kita punya objektif pengajaran. Okey, jadi objektif pengajaran kita adalah yang pertama sekali adalah membanding dan membezakan bentuk 3 dimensi. Jadi kita akan tengok beberapa bentuk 3 dimensi dan kita akan tengok apa perbezaan dia daripada sifat geometri. Okey, yang kedua ialah kita akan menganalisis bentangan bentuk 3 dimensi. Okey, kita akan bentangkan bentuk 3 dimensi itu. Kita akan buka bentuk tu, kita tengok dia terhasil daripada bentuk apa. Kemudian seterusnya kita akan tentukan luas permukaan bentuk 3 dimensi. Jadi untuk hari ini kita fokus pada kubus dan kuboid sahaja. Yang lain nanti yang lain masuk. Okey. Okey, yang pertama sekali adalah sifat geometri bentuk 3 dimensi. Okey, di sini kita ada beberapa bentuk. Kita prisma, silinder, sfera, piramid dan kon. Sebenarnya ada lagi dua iaitu kubus dan kuboid. Tapi cikgu rasa, cikgu yakin yang kubus dan kuboid kamu dah jumpa dalam tingkatan 1. Okey, jadi ini adalah sambungan daripada tingkatan 1. Yang seterusnya kita ada prisma. Okey, ini adalah bentuk prisma. Macam senang kata macam bentuk bumbung rumah. Okey, dia ada segitiga. Okey, ini pun juga adalah bentuk prisma. Okey, kemudian kita ada silinder. Bentuk silinder ni begini. Senang kata macam bentuk tin minuman. Okey, bentuk tin minuman itulah bentuk silinder. Kemudian kita ada sfera. Sfera adalah sebuah macam bola. Piramid, okey, macam bungkus nasi lemak. Dan kemudian ada kon. Kon ni senang aiskrim. Okey, perlu diingatkan bentuk ini adalah kelima-lima ini adalah 3 dimensi. Bila 3 dimensi ini adalah benda tu yang kita boleh nampak, bukan macam 2 dimensi. Kalau 2 dimensi kita ada apa? Kita ada bulat, segi 4, segi 3. Tapi 3 dimensi bentuk tu yang maujud. Okey, macam prisma ni yang memang bentuk tu memang kita boleh nampak. Kalau bentuk bulat, kita tak ada satu bentuk bulat yang dia adalah maujud. Okey, yang kamu hanya boleh buat bulat hanyalah dalam lukisan. Okey, bulat segi 3, segi 4. Tapi untuk benda maujud kita tidak ada bentuk segi 3. Okey, senang katanya begitulah. Untuk 3 dimensi ni dia lebih pada bentuk yang maujud. Okey, untuk sifat 3 dimensi ni, kalau kita tengok sini, kalau kita ada prisma. Okey, dalam prisma ni, apa yang dia ada adalah tapak yang rata. Okey, yang ini inilah tapak. Sebab ini dia baringkan, jadi sebenarnya tapak dia lah ini, segitiga. Dan sebenarnya boleh juga jadi yang di bawah ini. Okey, dalam prisma ini, okey, dia ada dua tapak rata. Okey, dia mesti ada tapak yang rata lah. Untuk prisma macam ini, yang bentuk yang kedua ini pun dia ada bentuk yang rata. Dan yang kedua adalah keratan rentas yang seragam. Okey, maksud keratan rentas tu yang seragam ialah bila kita potong dia begini, sini kita potong dia sini, kita potong sini, kita potong dia sini, kita akan dapat bentuk yang sama. Sebab itu kita tak boleh potong dia begini. Bila kita potong dia melintang begini, kita akan dapat bentuk yang berbeza. Jadi dia mesti begini. Baru dia adalah sebab itu sebenarnya bawah ini adalah tapak dia. So bila di sini tapak, bila kita dapatkan keratan rentas, dia adalah sama. Okey, ini prisma yang kedua. Kenapa bawah ini adalah tapak? Sebab bila kita keratan rentas begini, dia akan dapat keratan rentas yang sama. Dan dalam prisma ini yang ada hanyalah permukaan
rata. Okey, rata. Okey, ini adalah silinder. Okey, silinder ni ada dua permukaan rata. Okey, ini yang di atas permukaan dia adalah rata. Kemudian yang di bawah ini pun permukaan rata. Dan dia ada satu permukaan melengkung ini. Di sini. Okey, kalau kamu ada tim minuman teh, yang tempat yang kamu pegang tu, permukaan dia melengkung kan? Okey, itu yang kita sebut sebagai permukaan dia melengkung. Kalau permukaan rata tu yang di atas dan di bawah. Sebab permukaan dia adalah rata. Okey. Kemudian kita ada sfera. Kalau sfera ni apa permukaan yang dia ada? Rata ataupun melengkung? Mestilah melengkung. Sebab dia melengkung. Dan berapa permukaan dia? Satu. Okay, sebab dia tidak ada pemisah dengan mana-mana. Dia satu. Sebab tu dia adalah satu permukaan. Okay. Jadi, nak tahu ada berapa permukaan tu, kita akan tengok dia terpisah. Macam silinder ni. Atas ni terpisahkan dengan yang dia tidak sambung terus dengan yang melengkung ni. Okey. Okey, kemudian kita ada piramid. Okey, piramid ini kalau kita tengok di sini, dia semua adalah permukaan rata. Ada berapa permukaan rata? Okey, ini bawah 1, ini 2, 3, 4 dan 5. Kemudian kita ada cone. Cone di sini kita ada permukaan rata di bawah ini dan satu permukaan melengkung. Okey, untuk piramid dan cone ini kita ada puncak. Okey. Okey, seterusnya kita tengok bentangan bentuk 3 dimensi. Untuk bentangan ini, bentangan ni adalah apabila kita potong, kita buka bentuk dimensi tu, kita tengok apa bentuk yang dia terhasil daripada bentuk apa. Contoh macam ini adalah silinder. Okey, ini silinder. Bila kita potong, kita buka dia, kita akan dapati dia adalah daripada dua bulatan. Okey, ini dua bulat ni mana? Ni, atas dengan bawah. Dan permukaan melengkung tu terhasil daripada sebuah segi empat tepat. Okey, ini adalah bentangan yang kita buka dia. Okey, kemudian ini cone. Okey, cone dia ada satu bulat. Okey, bawah ini adalah dia punya bulat. Dan dia ada satu bulatan yang tidak hampir penuh lah. Okey, kalau penuh dia takkan dapat menyanding beginilah. Okey, kemudian kalau tengok piramid segi empat. Okey. Okey, tengah-tengah ini adalah sebenarnya adalah dia punya tapak. Tengok tapak ni adalah bentuk segi empat. Dia adalah kemudian kita ada yang dia didirikan itu oleh bentuk segi 3. Ada berapa? Ada 4. Sebab tadi kita kira ada 4 permukaan, ada 5 permukaan. Jadi sini kalau kita kira ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kemudian prisma segitiga. Okey, ini kita untuk buka satu bentangan, kamu kena perhatikan betul-betul lah apa bentuk yang ada. Macam ini, okey, tapak dia ini adalah bentuk segi 4. Jadi ini adalah tapak. Okey. Kemudian kita ada segitiga di tepi, dua segitiga di tepi. Ini yang di belakang. Kemudian ini ialah segi 4. Okey, sebenarnya bentangan ini penting untuk kamu tahu, untuk kamu kira luas permukaan. Okey, sebab luas permukaan akan bergantung kepada bentangan. Kalau kamu tak ingat apa dia punya bentangan, apa bentuk yang menjadikan dia sebagai satu bentuk 3 dimensi, kamu takkan dapat boleh kira. Okey. Okey, kemudian kita tengok luas permukaan bentuk 3 dimensi. Okey. Untuk kira luas permukaan macam cikgu sebut tadi. Sorry, kejap. Okey. Macam cikgu sebut tadi, kalau kita nak kira luas permukaan, dia adalah daripada bentangan. Okey, ini adalah yang pertama, ini adalah kubus. Yang kedua ini adalah kuboid. Okey, kita tak sentuh pun tadi kubus dan kuboid sebab kamu dah belajar masa tingkatan 1. Okey, sekarang cikgu nak kamu ingat balik untuk kubus dulu. Okey, kubus ni ada berapa permukaan dan dia ada bentuk apa? Okey, kalau tengok sini ada, sini bawah ni ada 1, tepi ada 2, 3, 4, 5 dan 6. Dia adalah ada 6 permukaan dan permukaan untuk kubus ini semua adalah segi 4 sama. Okey.
Lukis segi empat sama dan ukuran dia adalah 4 dengan 4. Jadi untuk kira luas permukaan ini, kamu kena kira dulu. Okey, untuk satu bentuk ni. Okey, ni kita ada segi 4. Jadi untuk kira luas permukaan, okay, macam mana nak kira luas permukaan ni? Segi 4 sama iaitu panjang darab lebar. Jadi dia adalah 4 darab 4, kita akan dapat 16. Jadi di sini kenapa ada 6? Sebab ini adalah 6 permukaan. Okey. Jadi dia adalah 6 permukaan darab dengan 16. Okey, 6 darab dengan 16, kita akan dapat dia adalah 96 cm kuasa 2. Kenapa kuasa 2? Sebab ini cm kita darabkan dia sebanyak 2 kali. Jadi dia adalah kuasa 2. Okey, itu adalah untuk kira kubus. Okey, kemudian kita tengok untuk kira kuboid. Okey, untuk kira kuboid, boleh tak kita guna sama cara dengan kira kubus ni? Iaitu 6 darab segi 4 yang sama. Tak boleh. Sebab apa? Untuk kuboid ini, dia bukan saja terdiri pada segi 4 sama, tetapi dia ada segi 4 tepat. Okey, jadi sini kita tengok dulu. Apa bentuk dan ukuran yang ada. Okey, pertama sekali kita tengok di sisi ini adalah segi 4 sama. Okey, kita ada segi 4 sama. Kita keluarkan dia dulu. Pastikan kamu keluarkan yang dia punya ukuran. Okey, ukuran dia bawah sini adalah 4, bawah sini 4. Okey, ada berapa bilangan dia? Ada 2. Sini 1, tepi sini 2. Okey, jadi ini 2 permukaan. Okey, kemudian ini sudah. Okey, kemudian kita tengok yang di bawah, tapak dia. Tapak di sini apa bentuk dia? Segi 4 tepat. Okey. Kita tengok ukuran dia segi 4 tepat ni. Okey, dia punya ini 7. Di sini dia punya 4. Okey, ada berapa bilangan dia? Ada. Kita kira. 1 di bawah. Sini 2 atas dengan tepi. Jadi ada 4. Ini darab 4. Jadi maksudnya kamu kena kira satu-satulah. Kira yang pertama ini dulu, kemudian kira yang kedua, kemudian ditambah. Okey, yang pertama. Okey, kita ada segi 4 sama, 4 dengan 4, jadi dia adalah 4 darab 4 yang kena darab dengan 2. Okey, kemudian yang kedua kita ada segi 4 tepat. Nak dapatkan luas segi 4 tepat, panjang darab lebar, iaitu 7 darab 4, kemudian darabkan dengan 4 permukaan. Okey, ini 2 permukaan. Okey, jadi 4 darab 4, 16 darab dengan 2. Jadi di sini kita akan dapat 38. Kemudian ini 7 darab 4, 28. Darabkan dengan 4 permukaan. Okey, jadi 28 darab dengan 4, kita akan dapat 112. Okey. Jadi jumlah untuk kuboid adalah 38 tambah dengan 112. Jadi kita akan dapat 144 cm kuasa 2. Itulah dia punya luas permukaan. Sorry, sini bukan. Kejap. Sini bukan 38. Ini adalah 30.